Macam saya dengar Ustaz Fawaz kata, kalau kita ni seorang yang soleh, kita lepas solat tak berdoa pun, kita mengaji je, buat baik je, insya-Allah Allah tahu di hati kita. Allah akan sampai hajat kita. Macam mana kita menyampaikan hajat orang, Allah menyampaikan hajat kita. So macam saudara tadi, memang kadang kita cubaan ni, Allah bercubaan kita. Bila kita dapat mengatasi masalah adik-beradik kita, kita meningkatkan kekuatan minda. Banyak orang fokus pada pergi gym, kekuatan fizikal. Sebenarnya kalau kuat minda, kuat fizikal. Banyak orang kuat fizikal tapi lemah minda, tak guna juga ya Fairuz. Pasal fizikal kita cuma 1%, minda dan roh kita 99%, dan kita jumpa Allah dengan roh kita, bukan dengan fizikal kita. Jadi kalau adik yang degil dan juga anak yang macam saudara Khairul sangat khusyuk untuk anak jadi baik, insya-Allah Allah dengar semua apa kata-kata hati kecil kita. Insya-Allah saya kata nak bidik anak umur 11 tahun, minda segar kita boleh bangunkan lagi. Di mana kita nombor satu, kita beri image diri yang positif pada anak-anak. Dan kalau kita ni orang yang bijak, sebelum masalah berlaku, kita pergi berdiri depan masalah dan dah tackle. Kita tahu anak-anak 11 tahun baik lagi, dia akan berkawan. Jadi kita pun kawal siapa dia kawan, image diri dia, sentiasa memuji dia dan suruh anak-anak kita buat skrip kehidupan dia. Tanya cita-cita dia, abang nanti besar-besar nak jadi apa, nak solat macam mana, nak sihat macam mana. Kemudian berikan penuh kasih sayang dan sebut perkataan cita-cita dunia dan akhirat ni mesti sebut. Dan nak kongsi, kita bila didik anak, perkataan dosa pahala mesti sebut, syurga neraka mesti sebut. Kalau pergi tengok siapa buat langit, Allah, sentiasa ketuhanan mesti kuat. Perkataan apa orang kata, malu kat orang, apa orang sebelah kata, nanti maklum kata apa, semua buang, delete pada sistem. Jadikanlah anak kita dididik dengan apa Allah kata, bukan apa orang kata. Perhatikan orang sekarang stres kerana takut sangat orang kata tak elok, nak suruh sama dengan orang, nak suruh berkumpulan. Itu dia panggil kesedaran berendah. Macam binatang kan dia sukakan kawan dia je. Kita tak nak macam tu. Kita nak semua makhluk Allah itulah saudara mara kita. Patut kita datang daripada Nabi Adam yang satu. Kita semua adik-beradik. Kenapa kita nak memisah-misahkan? Oh, awak orang lain, awak negeri lain, awak organisasi lain. Kita nak compete. Itu semua orang-orang yang tak akan bahagia. Ini orang yang bakal, saya kata, banyak duduk hospital. Kerana kalau perhatikan orang yang banyak penyakit ni, saya bercakap dengan dia, saya tahu dah ini orang yang dia punya minda ke bawah. Saya kata sungai kehidupan ni, ada orang duduk kat keladak sungai, ada orang jernih. Orang keladak ni Fairuz, kalau jumpa saya, doktor, saya takutlah, saya risaulah, tak jadi macam mana. Saya sakit hati dengan mak saya. Kadang kalau jumpa saya cerita pasal keluarga, jumpa doktor first dah mengumpat adik-beradik. Saya kata, Allah, kesiannya orang ni. Dia orang yang kecil ni suka cerita hal orang. Orang yang bijak, dia cari solusi. Tapi kalau kita cerita hal orang, baca gosip orang, jatuhkan orang, itu orang-orang yang dalam masih sifat kehaiwanan. Manusia, insan, makhluk Allah, hamba Allah tak buat benda macam ni. So saya nak seru diri saya semua, hari ni aktiviti ke arah mana ni? Nak cari redha Allah ke murka Allah? Kalau kita sibuk nak cari orang tu salah, orang tu betul, Allah kesian. Kesian dalam keladak kehidupan. Lagi kita dalam keladak, lagi benda keladak datang. Kalau kita kat jernih, air jernih akan datang. Sebab itu akan bahagia. Jadi kalau saudara Khairul nak suruh adik kita degil dan sebagainya, itu tak apa, kita jangan marah. Jangan sekali-kali marah. Dan kita sebagai abang kadang marah kerana nafsu. Kita tanya orang, kita marah ke kita tegur? Dan ingat, marah ni macam asid. Asid ni kita tuang dalam gelas dan tempat orang, dan gelas yang pegang asid tu lebih besar kesannya. So kalau kita banyak kemarahan, kededaman, menyampahan, saya katakan, itu yang asid dalam tubuh kita. Kita nak sihat, bersihkan hati, bersihkan jiwa. InsyaAllah saudara Khairul, kalau ada seorang yang mengubah diri saudara, InsyaAllah adik akan terus berubah. InsyaAllah kita tak boleh ubah orang, kita mengubah diri kita. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Dan juga turut meraihkan pesan ringkas Nur Afini Ahmad, Nora, salam pro, minta pandangan. Kita digalakkan mencari pasangan yang baik agama dan akhlak. Jadi bagaimana pula jika pasangan akhlaknya baik, agamanya kurang, dan perlukan bimbingan dari kita. Mungkin ada nasihat daripada Prof. Okay, InsyaAllah. Selalunya saya perhatikan banyak kadang-kadang orang lelaki ni dia banyak terpengaruh oleh wanita. So kalau kita wanita yang baik tapi akhlak baik, mana akhlak ni dia punya hubungan dengan manusia baik, dengan Allah kurang baik, mungkin blueprint, mungkin kita tengok mak ayah dia. Kalau mak ayah dia pun tak semayang, maghrib pergi pasar malam, tengok TV ramai-ramai, pergi konsert tu, kita tahulah macam mana. Jadi pilih kita. Kalau kita dah terpilih orang macam ni, apa nak buat? Kita cuba didik diri kita dan didik diri dia. Dan kalau boleh kita bawa kahwin, adakan mesyuarat, komunikasi. Okey bang, kita dalam satu kereta sekarang, kita nak pergi ke arah tu. Perkahwinan ni bukan melihat pada diri sendiri tau, bukan looking at each other. Kita bukan tengok suami kita, isteri tak, bukan. Kita tengok ke arah mana, macam bawa kereta, kita tengok tujuan mana kita nak pergi, dan kita sama-sama pegang steering supaya tak berlanggar. Kalau kita asyik tengok pasangan kita, banyak nampak salah. Bayangkan Faru naik kereta dengan suami, tiba-tiba tak tengok jalan kat depan, duk tengok
tudung dia betul ke tidak, suami tu dia punya misайтrim ke tidak, berlanggarlah depan tu. Jadi kalau manusia berkahwin sibuk nak cari tengok pasangan tu jadi macam saya, buat macam saya, duk sibuk looking at each other, akan banyak salah. Tetapi kita tengok arah tujuan kita kahwin ikut sunnah dan husnul khatimah, anak yang soleh, pencing kubur, maka kita akan okey, abang nak suruh jadi anak yang soleh. Kalau kita tak soleh macam mana bang? Nak suruh anak kita solat. Kalau tak solat macam mana bang? Kalau anak kita tak solat, kemungkinan dia jahat besar bang. Adakah anak kita besar nak suruh pakai toncik kat belakang bang? Kalau abang buat macam tu, so beri logik, cakap dengan sendiri, akan suami akan berubah. Kita bayangkan bang macam ni, kita perangai macam ni, 5 tahun lagi dapat anak perangai macam mana, 20 tahun lagi adakah kita sedang membesarkan raksasa dalam rumah yang akan memakan kita di dunia dan akhirat. Kalau kita kahwin tak ikut agama, anak jadi orang tak beriman, siapa yang akan dapat? Siapa yang sediakan blueprint pada anak-anak? So jangan salahkan siapa-siapa, lepas tu jangan salahkan guru. Sebelum salahkan guru, salahkan kita kat rumah dulu. Kalau kita bina anak dengan baik, dekat sekolah walau macam mana pun anak kita macam ikan, masuk sungai masin, laut masin, kita tak akan tahu isinya. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Saya kira itu bukan saja boleh jadi rujukan oleh mereka yang sedang mencari pasangan, dengan sekarang bersama dengan pasangan pun buat mesyuarat. Pejabat pandai kita mesyuarat, buat meeting macam-macam. Mesyuarat keluarga pernah buat tak? Tanya visi misi keluarga. InsyaAllah. Kembali bersama pendengar kita, si talian tu waktu ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Fairul Ya, saya Fairul. dan Prof. Assalamualaikum Prof. Salam. Saya Fatimah dari Ulangan. Silakan Fatimah. Berusia 68 tahun. Oh, masya-Allah. Saya didiagnos ada glaukoma. Okey, pakai ubat. Alhamdulillah. Penglihatan saya masih jelas dan terang. Alhamdulillah. Perawatan dengan drop sudah bermula dengan Vismed Bagus. 3 bulan lalu. Ya. Sekarang ni saya guna 3 jenis drop daripada doktor, iaitu Vismed 6 kali sehari. Ya. Dan Gentle Eye Gel 3 kali sehari. Ya. Dan Letonoprof. Okey, bagus. Dan Letan sekali sehari. Ya. Saya cadang nak buat umrah dalam masa terdekat. Jadi saya mohon nasihat Prof. All the do's and the don'ts that saya perlu observe. Okey. Satu lagi, dalam solat, kalau sujud lama-lama, adakah kesan apa-apa pada mata saya? Okey, insya-Allah sejak. Also, I also have mata kering, kata doktor. Okey, good. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Soalan sangat bagus. Okey, 68 ada glaukoma, bagus, tahniah sebab Hajah Fatimah mungkin pergi ke doktor awal. Glaukoma ni rawatan ni pencegahan awal. Kalau kita detect awal, taruh ubat, dan memandangkan Hajah hanya diberi satu ubat, berarti tak serius. Ya, alhamdulillah ubat ni yang terbaik. Dan Gentil dan Vismed tu memang rawatan untuk mata kering. Sebenarnya semua orang mata kering. Orang perempuan terutama kalau dah putus seks memang mata akan kering, macam kulit kita kering, itu biasa. Dan solat untuk pergi umrah tak ada dos ada don'ts, cuma obat tu boleh bawa, tentukan obat, taruh macam biasa. Dan solat sujud lama pun tidak ada benda yang Allah suka kita buat yang tidak baik. Dan kajian menunjukkan kalau sujud tu sebenarnya bagus untuk mata. So wallahu alam, tak ada dos ada don'ts. Buat macam biasa saja. InsyaAllah banyakkan minum air zam-zam, insyaAllah. Itulah kesempatan dah Lala pergi ke sana. Dengar suara puan tadi pun macam orang muda je. Betul. Orang yang dekat pada Allah, orang yang ada wawasan hidup dia tahu apa dia hendak, dan dia tahu ada masalah glaukoma, solution pakai ubat. Dia tak self pity. Daripada saya kata Zakarus, kita bercakap dengan orang dah tahu paradigma dia punya mind print, blueprint dah tahu, insyaAllah dah tahu. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Dan juga kita bersama dengan pendengar kita berikutnya atas kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Silakan. Cik mana? Ini minggu sudah saya ada telefon mengenai gainis kan. Jadi masa perjalanan tu saya ada bawa satu orang lah pergi ke hospital untuk cek dia punya batu dalam dia punya urinary system. Jadi saya pergi tanyalah adakah doktor perempuan di kawasan di situ. Tu doktor di sana di hospital kata daripada Padang Besar sampai Johor Bahru, sampai ke Kota Baru, sampai Tawau, sampai Negeri Semit, sampai ke Kota Kinabalu tidak ada perempuan langsung yang buat urologi kan. Jadi saya berjasa baik doktor, profesor, kalau boleh pada sekarang kita mula fikir bagaimana benda-benda macam ni kita ada wujudkan pakar-pakar wanita. Satu. Yang kedua, soalan saya ialah zaman sekarang fitnah terlalu sibuk sangat, terlalu sampai. Hello. Okey, putus. Hello. Ya, silakan.
Hello? Putus. Ya. Okey. So pasal doktor wanita tu memang kita sarankan kalau boleh doktor-doktor wanita banyaklah ambil pakar lagi, insya-Allah jadi pakar yang baik ya. Dan saya tahu Kementerian Kesihatan pun dalam perancangan manusia kita akan cuba ramaikan pakar, tetapi kita nak determine doktor wanita buat-buat ni kan agak susah pasal itu masing-masing punya pilihan ya. Dan fitnah tu saya rasa memanglah semua orang pun tahu, sebab tu Allah jadikan syurga neraka. Saya korang tanya orang suka kat Facebook pendapat orang, macam mana orang macam ni, macam mana orang macam ni. Saya kata apa, kalau boleh saya ni nak beritahu diri saya semua orang, sibuklah kita memperbaiki diri kita dulu. Kalau sebelum kita duk tengok luaran, apa yang saya cakap ini renung pada diri kita dulu. Jangan macam mana kalau orang macam ni, jangan. Sebenarnya pilihan yang kita buat menentukan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan macam mana Allah izinkan kita jumpa orang tak elok? Siapa mengizinkan? Kalau kita orang baik, insya-Allah jumpa orang baik. Jadi bagi orang yang dia nak berhenti kerja pasal pejabat dia banyak orang fitnah ke, banyak rasuah, kan ada banyak setengah organisasi kerajaan ada orang yang nak berhenti kerja pasal suami tak tahan, orang rasuah mata-mata dia tak tahan. Jadi saya kata kita jangan jadi mangsa kehidupan. Mangsa ni kita apa tahu? Nasib saya lah kena macam ni. Orang mangsa ni tahu perangai orang mangsa kehidupan tidak berjaya dunia akhirat ni, dia suka merungut, dia suka menyalahkan. Cuba kita bukan membiarkan suasana membentuk kita, tapi kita membentuk dan mencipta suasana itu. Kalau orang nak jahat pun tak apa, kita buat baik. Lama-lama orang akan nampak dia ni baik tapi hidup dia mudah aja. Saya ni jahat lah, saya tak kena anak kejap sakit, kena ragut lah macam-macam. Tapi dia ni baik, semayang tepat pada waktu, tak rasuah, baik, go the extra mile, tenang hidup dia, muka pun baik aja. Nanti dia akan kita jadi contoh. So jadilah contoh yang kita nak orang kita buat. So kurangkan lihat pada luar, banyakkan self reflection. Kena kuat iman juga, Prof. Takut tertewas pula kita. Betul. Kadang-kadang kita ni separuh manusia, benda banyak yang baik tapi dia sibuk nak cakap yang tak betul. Cuba jadi banyakkan fokus pada kebaikan, insya-Allah. Saya terima kasih, Prof. Dan kembali untuk bersama dengan pendengar kita, interaksi Islam itu indah. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Nama saya Halim pada Melaka. Ya, Cik Halim, orang baik ni, insya-Allah. Saya pakai spek. Ya. Tapi saya macam ada Lotus, benda gerak depan mata. Bukan, dia macam rasa bila saya pakai normal spek, saya tak boleh pakai spek lama. Kalau pakai lama rasa macam tension je mata ni. Berapa power rendah 100 ke 125. Okey. So, saya dah try jumpa doktor, jumpa optometrist, dah tukar spek tapi still rasa macam tak selesa. Okey, saya jawab insya-Allah. Terima kasih. Cik muda katnya ya. Macam ni, pengalaman saya banyak sejumpa orang pakai spek tak selesa kerana ukuran yang tak tepat. Kadang power debu terlampau tinggi. Dan saya cadangkan Cik Halim cuba cari pakar optometri atau pakar mata yang optometri terutama di hospital kerajaan bagus selalunya optometri mereka. Cuba dapatkan power yang tepat. InsyaAllah tak ada masalah. Yang penting pakai spek nampak. Bersyukurlah dengan penglihatan dan struktur yang sihat mata. Saya terima kasih, Prof. Dan berbalik kepada pesan ringkas Siti Yusra. Salam, Prof. Saya seorang pelajar, mata saya silau tapi tak rabun. Masalah saya masa exam mata jadi silau oleh lampu, jadi kurang nampak. Adakah saya perlu memakai cermin mata? Betul. Kadang kita ada keadaan silau, dia panggil astigmatism, di mana image vertical dan horizontal tak tepat. Ini menyebabkan orang silau. Setengah orang bila silau saja dia jalan semua tak payah pakai.